Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So kita mulakan perbincangan kita berkenaan dengan example 6. So a single acting, single cylinder positive displacement pump is used to drain an excavation. The pump has bore of 150 millimeters and a stroke of 400 millimeters. The suction and the discharge pipe are both of 50 millimeters, the suction pipe being 2 meters long, and the discharge is 6 meters above the level of the water excavation. The suction lift to the pump is 1.5 meter, while the discharge is 6 meters above the level of the water surface in the excavation. In the absence of any air chambers on either pump suction or discharge, calculate for A and B the absolute pressure head in the cylinder at the start and at the middle of each stroke if the pump drive is at 0.2 revolution per second and may be assumed to be simple harmonic. Also determine the maximum pump speed if separation is to be avoided on the piston face. Assume a friction factor of 0.01 for both pipe, a pump slip at 4% and atmospheric pressure of 10.3 meters of water and a fluid vapor pressure of 2.4 meters. Okay, keterangan berkenaan dengan soalan saya telah terangkan sebelum ini. Jadi kita lihat gambar rajah berkenaan dengan soalan ini. So jadi saya rasa awak semua pun boleh imagine. Katakan kita ada piston pump di sini dengan stroke 400 mm, diameter 150 dan ketinggian daripada permukaan cecair ialah 1.5 di sini. So ini akan menjadikan head of suction dan ketinggian head of delivery akan menjadi 4.5. So maknanya awak kena tolak daripada dengan 6 kerana 6 adalah keseluruhan ketinggian. Okay. So untuk mencari absolute head di dalam silinder during suction, kita telah ada calculation ini untuk 1-2 soalan yang lepas. Saya rasa awak dah boleh imagine bagaimana pengiraan dibuat. Okey, tetapi di dalam pengiraan tersebut kita hanya menggunakan atmospheric pressure dan kita tolakkan dengan suction head dan kita tolakkan dengan acceleration head. Kerana pada waktu tersebut kita belum lagi masuk ke dalam pengiraan friction atau pengiraan losses. Tetapi oleh kerana kita telah mengetahui cara untuk mengira friction loss, oleh itu untuk mencari absolute head in the cylinder kita perlu tolakkan juga dengan friction yang berlaku di dalam suction. Jadi idenya ialah, so andai kata kita ada piston di sini, so kita ingin mencari apakah absolute head yang perlu ada di dalam piston di dalam keadaan suction, maknanya dalam keadaan ia menarik air ke belakang. Oleh itu dimudahkan cerita, kita boleh katakan bahawa vacuum yang perlu di-create, yang perlu dibuat di dalam kebuk ini ialah mestilah pertama lebih rendah daripada atmospheric pressure. Yang kedua, dia mestilah dapat melawan suction head. Maksudnya dia boleh menyedot air pada ketinggian yang tertentu. Dia kena overcome ketinggian suction head ni supaya air boleh masuk ke dalam kebuk piston. Dan dia juga kena melawan acceleration yang perlu ada di dalam pergerakan air. Dan dalam masa yang sama, dia juga perlu melawan friction yang berlaku pada pipe. So dia perlu overcome everything, barulah dia boleh create vacuum yang sesuai untuk membolehkan air masuk ke dalam piston. Okay, itu yang kita kena faham di dalam keadaan ini kerana kita telah belajar untuk mengira losses in pipe, maknanya losses di dalam piston pump. Okay. Jadi yang berkenaan dengan simple harmonic ini bermaksud ialah, maksudnya ialah jika kita grafkan pergerakan air disedut masuk, air disedut keluar dan sebagainya, ia seolah-olah akan create graf yang sinusoidal. Itu yang dikatakan simple harmonic. Maknanya graf tersebut sesuai dengan theoretical yang kita gunakan. Maksudnya
dia tekan tidaklah terlalu laju ataupun kadar suction dengan kadar delivery itu tidak sama. Mungkin suction perlahan, delivery kuat. Okey, so maknanya dia adalah harmoni. Maksudnya dalam keadaan kalau kita plotkan graf, dia boleh membentuk nilai sinusoidal. Maknanya graf sin, graf cos sama. Okey, jadi kita ketahui bahawa dan di dalam ayat maknanya kita kata the movement of piston can be represented by sinus wave line. Ini maksudnya. Tapi secara fizikalnya seperti yang saya terangkan tadi, jika kita plot graf tersebut, dia boleh membentuk graf sinusoidal. Okey, so kemudian kita perlu mencari cylinder head at start of suction stroke. Okey, jadi kita telah ketahui bahawa had laju adalah kosong. So had laju kosong ini saya rasa awak pun boleh faham. Kita beranggapan bahawa kita ada piston, kalau dekat starting ni dekat sini. So starting ni kita kata kosong, dia ada certain had laju dan akhirnya dia akan kembali kosong apabila dia telah mencapai suction yang maksimum. Okay. Dan sekiranya kalau awak ingin mengira juga, bolehlah awak mengira dengan menggunakan rumus ini. So ini adalah rumus had laju yang kita belajar sebelum ini. So jadi kita ada R omega sin omega T dan kita masukkan dalam keadaan dalam keadaan omega T sama dengan kosong. Kerana ini adalah start. So maknanya omega T sama dengan kosong. Oleh itu sin akan memberi nilai kosong. Oleh itu had laju juga akan menjadi kosong. Okay. So atmospheric pressure telah diberi dalam soalan. Okay. Head of suction 1.5 telah kita boleh dapat daripada soalan. Dan kita perlu mengira apakah acceleration head. So maksudnya ATM kita tahu, suction head kita tahu, kita perlu mengira apakah acceleration head dan seterusnya mengira apakah friction pada suction. So acceleration head at suction, rumusnya adalah seperti ini. Dan kita boleh meneruskan pengiraan dengan menggantikan nilai omega T sama dengan kosong. Dan kita akan dapat cos omega menjadi 1. So kita masukkan nilai, kita boleh dapat acceleration head at suction adalah 0.579 meter. Okay. Kemudian untuk friction on suction, kita boleh mengira dengan rumus ini. Okay, di sini awak kena berhati-hati kerana kita tidak boleh menggunakan rumus yang 2/3 tu. Kerana rumus yang 2/3 adalah untuk average value of suction. Sedangkan kita mengira di dalam keadaan at the beginning, at the middle and at the end stage. Jadi maknanya bila ada beginning, middle dan juga end stage tu, kita dah ada kedudukan angle. So kita boleh masukkan di dalam nilai omega T. Okay, so kat sini saya harap awak dapat alert kenapa kita tidak menggunakan 2/3. So jadi kalau kita masukkan nilai tersebut, kita boleh mengira bahawa losses akan menjadi kosong. So di sini saya harap awak pun boleh imagine dalam keadaan logik, pergerakan piston belum bergerak, maknanya seketika sebelum ia bergerak, oleh itu friction kita boleh anggap adalah sifar. So kemudian kita masukkan nilai, kita boleh kira absolute head pada suction at the beginning. So kita ada atmospheric pressure, kita ada suction head, kita ada acceleration head dan kita ada friction at suction. Kita masukkan semua nilai, so kita dapat absolute pressure head. Absolute head ialah 8.221 meter of water. Okay, kemudian kita mencari cylinder head at end of suction stroke. So ini pada end, so kita tahu bahawa omega T sama dengan pi, oleh itu dia adalah cos omega T menjadi negatif 1. So saya ringkaskan pengiraan, kita tahu bahawa acceleration head, kita boleh masukkan dalam equation, kita dapat negatif 0.579 dan friction pun akan menjadi kosong. Okay, disebabkan oleh sin omega T menjadi kosong dan kita pun boleh faham, kita kata dalam keadaan tersebut pergerakan telah berhenti, oleh itu friction pada keadaan tersebut adalah tiada. Jadi kita dapati bahawa absolute head
pada piston, pada end of stroke, yang kita kata end of suction stroke ialah sebanyak 9.379 meter. Okay. So ini adalah pengiraan yang pernah kita buat berkenaan dengan absolute head di dalam piston pada ketika at the beginning, at the middle, at the end of the suction stroke. Okay. Untuk pengiraan seterusnya, okay, untuk mid stroke. Okay, ini masih lagi ini masih lagi masih lagi suction. Okay. Jadi kita ATM kita telah ketahui daripada soalan 10.3, suction head kita tahu 1.5 dan acceleration head kita ada rumus, kita masukkan nilai, kita boleh dapat nilai head of acceleration is 0 meter. Dan pada mid stroke kita boleh mengira friction pada mid suction stroke, kita masukkan nilai, kita boleh dapat 0.104 meter. Dan seterusnya kita boleh mengira absolute head pada piston, dia ada dalam keadaan middle point ialah 8.696 meter. Okay, sampai sini ada masalah ke? Walaupun saya rasa saya agak laju sedikit, tapi boleh ke? Okey, so saya harap awak dapat tengok balik video pengiraan, kerana contoh pengiraan kita telah bincangkan sebelum ini. Ini maknanya sekadar pengulangan. Cuma yang bezanya ialah kita kena mengira friction head dan kita kena masukkan di dalam pengiraan ini. Okey, seterusnya kita perlu juga mengira, kita kena mengira absolute head in the cylinder tetapi bukan suction, di dalam discharge. Yang ini kita tidak pernah kira di dalam mana-mana soalan tutorial. So saya harap saya akan terangkan dengan detail di sini. So saya harap awak dapat memahaminya. Okey, rumus hampir sama dengan suction. Tetapi apa yang perlu kita buat ialah untuk mencari absolute head in the cylinder, dalam keadaan discharge, kita kena tambah nilai head tersebut. Kita kena tambah atmospheric head dengan delivery head, acceleration at delivery and friction at delivery. Kenapa kita perlu tambah? Okay, kerana untuk menekan air dan memberi air dan mengangkat air ke tempat yang lebih tinggi, kita tidak boleh dalam keadaan vacuum. Jadi untuk kita tekan air, so awak kena imagine, kita ada piston kat sini. So kita ada inlet dekat bawah. Untuk sedut air, kita kena create vacuum, baru air boleh naik. Tetapi untuk kita tekan air dan kita masukkan ke dalam tangki yang berada di tempat atas, kalau kita create vacuum, so kita kata air akan makin disedut. Jadi apa yang perlu dibuat ialah kita kena create pressure yang lebih besar daripada pressure air ini. Okay, jadi air ini ada pressure apa? So air ini kita kata ada atmospheric yang tekan dia. Jadi kita kena lawan supaya air ini boleh meningkat pada level yang lebih tinggi. Air ini juga perlu melawan ketinggian delivery head. Okey. Kerana kalau dia tak mampu untuk melawan ketinggian, so air tidak akan sampai ke dalam tangki di bahagian atas. So dalam masa yang sama ia kena melawan acceleration head, dan dalam masa yang sama dia kena lawan friction head yang ada di dalam pipe. Tetapi memang kita sebut melawan, tetapi untuk overcome semua sekali perkara tersebut, kita kena tambahkan nilai tersebut. Berbeza dengan apa yang berlaku di dalam suction. Di dalam suction, kita masih lagi menggunakan perkataan overcome. Kita kena overcome friction and so on and so forth. Tetapi tujuan kita adalah untuk create vacuum. Oleh itu, kita akan tolak dengan nilai yang kita perlu tolak dengan atmospheric pressure. Okey, boleh faham kat sini idea. So jadi saya ulang semula. Untuk absolute head in the cylinder during discharge, rumus dia hampir sama, cuma kita perlu tambahkan. Jadi kita ada atmospheric pressure, maknanya tekanan udara yang asal, dicampurkan dengan delivery head
dicampurkan dengan acceleration at delivery dan dicampurkan friction head at delivery. So jadi macam mana kita nak mengira? Pengiraan masih lagi sama. Maknanya kita masih lagi menggunakan rumus yang sama, cuma kita perlu tambahkan nilai tersebut sebelum pengiraan dibuat. So ATM diketahui daripada soalan sebanyak 10.3 meter. Okey, kita dah dapat satu nilai. Kemudian untuk delivery kita faham bahawa ia adalah 6/1.5 dan kita dapat 4.5 meter. So kita faham delivery head daripada gambar rajah yang kita ada. Kemudian kita boleh mengira acceleration at delivery dengan menggunakan rumus yang ada. So rumus ini pun saya rasa awak dah pernah tengok, kita pernah selesaikan permasalahan ini. Jadi kita masukkan berdasarkan stage yang kita perlu kira. So kalau dekat start, kita beranggapanlah bahawa omega T sama dengan kosong. So kita ada cos omega sama dengan 1 dan kita dapat 4.347 meter. Dan seterusnya kita boleh mengira friction delivery, friction at delivery pipe. Kita masukkan nilai, kita boleh dapat friction adalah kosong. Okey. Oleh itu, kita boleh mengira absolute head pada piston at the start, at the beginning of delivery ialah atmospheric head dicampurkan dengan delivery, dicampurkan dengan acceleration dan dicampurkan dengan friction. Oleh itu, ia menjadi sekitar 19.147 meter. Dan kita boleh teruskan pengiraan ini untuk pengiraan at the end of discharge stroke. So dalam discharge stroke, rumusnya masih lagi sama, cuma saya tak tunjukkan pengiraan. ATM kita tahu 10.3, delivery kita tahu 4.5 dan acceleration akan menjadi minus, friction pun akan menjadi kosong. Oleh itu kita akan dapat 10.453 meter. Dan kita mengira untuk admit discharge stroke. So kita masukkan nilai di dalam keadaan tengah-tengah. So kita boleh dapat ATM adalah 10.3, 4.5 delivery dan acceleration menjadi kosong. Friction adalah 0.721 dan kalau kita campur semua kita mendapat lebih kurang 15.521 meter. So jadi kalau awak tengok di sini kita dapati bahawa di peringkat awal pada start dia mempunyai tenaga yang cukup kuat 19, pada mid kalau kita tengok mid adalah 15 dan di akhir at the end adalah 10.453 meter. Kenapa dia semakin lama semakin berkurang? Kerana kita kata dia telah berjaya menolak air ke destinasi yang ditentukan. Okay, boleh faham ke? Okey. So kemudian kita pergi kepada soalan seterusnya. Dikatakan separation is defined as the production of vapor in the cylinder on pump suction. This require the absolute pump pressure to fall to 2.4 meter absolute. Yang sebaiknya kita ada bracket lah kat sini. Okay, saya terlupa. So the minimum pressure occurs at the start of the suction stroke. Okay, jadi sekarang ni kita kata idea berkenaan dengan vapor. Sebab tadi dalam soalan dia tidak beri kita dalam keadaan safety head dan sebagainya, dia beri awak vapor pressure. So apa yang dimaksudkan dengan vapor pressure? So idea dia ialah, so kalau kita ada piston pump di sini, so kalau kita gerakkan dia ke belakang, so kita berharap keseluruhan kawasan ini akan diisi oleh cecair. Tetapi anda kata kalau kita tarik tak berapa nak kita tarik piston mungkin dalam keadaan laju sedikit ataupun terdapat gap pada permukaan piston di sini membolehkan udara masuk dan sebagainya, kita dapati bahawa akan ada satu ruang kosong. So kita imagine akan ada ruang kosong di sini. Okey, dalam ruang kosong ni macam mana? Dalam ruang kosong ini dia seolah-olah menghampiri vacuum. Dia antara vacuum dan udara yang sikit. Okay. So jadi di dalam keadaan ini awak kena imagine, so di dalam keadaan yang vacuum, apa yang terjadi ialah ada molekul-molekul air yang akan terbebas di dalam ruangan tersebut.
Okay. So vacuum molekul-molekul air yang terbebas di dalam ruangan ini akan create vapor pressure. Okay, itu sebab di dalam soalan dia beri awak hint tentang idea vapor pressure. Itu yang dimaksudkan dengan vapor pressure, ataupun kita kata physical meaning dia akan ada bubble atau akan ada ruangan kosong di antara air dan kebuk awak. So separation tu membawa maksud akan ada separation, akan ada pembahagian di antara air dan juga kebuk. Okay, okay, so yang ini saya harap awak dapat imagine apa yang dimaksudkan dengan separation dan sebagainya. Dia adalah berkenaan dengan apa nama tu, kita kena pastikan bahawa air disedut hampir 100% kalau boleh sepenuhnya di dalam kebuk piston tanpa ada ruang rongga udara atau ruang kosong di antara piston dan juga air. Okay, so jadi ngantuk Leka ngantuk lah. Ya, kenapa? Okay, so jadi selalunya minimum pressure ini akan berlaku di dalam suction. Kerana ini yang paling penting. Kerana di dalam delivery, selalunya masalah separation tidak wujud. Kerana ideanya ialah kalau kita dah ada air di dalam piston, kita tolak dan air boleh dihantar ke dalam outlet, di dalam tangki outlet. So jadi di dalam suction kita ada, mengikut rumus absolute head yang kita ada ialah kita ada atmospheric pressure, kita tolakkan dengan suction head, kita tolakkan dengan acceleration head dan kita tolakkan dengan friction head. Jadi kita masukkan semua sekali nilai, kita ketahui bahawa safety head yang telah diberi dalam soalan adalah 2.4, atmospheric 10.3, suction head adalah 1.5 dan acceleration head berdasarkan equation kita boleh menulis sebagai ini. Dan friction kita boleh kira dia tetap menghasilkan kosong dan seterusnya kita boleh mendapatkan jawapan omega kuasa 2 sama dengan 17.44 radian square over second square. So jadi yang ini adalah conversion di antara radian dan juga RPS. Okay, jadi kita kata 4.176 radian per second, dia adalah sama dengan 4.176 per 2 pi revolution per second. So kemudian untuk mendapatkan nilai revolution per minute, kita darabkan dengan 60, 0.66, kita darabkan dengan 60, kita dapat 39.87. Kerana kita ada second di sini, ini adalah minit. Oleh itu, selalunya kita akan bundarkan sedikit dengan mengatakan bahawa 40 RPM adalah merupakan had laju maksimum pump untuk beroperasi tanpa sebarang separation berlaku. Jika kita operate pump tersebut dengan had laju yang lebih tinggi daripada nilai ini, kita mengatakan kemungkinan besar separation akan berlaku di dalam piston. So maksudnya akan berlaku bubble akan masuk dan isi padu air tidak akan disedut secara maksimum.